السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi peluang menyambung kehidupan kita di dunia ini pada tahun 2007. Sekarang kita berada di permulaan tahun 2007. Sudah tentulah umur kita bertambah. Begitu juga dengan keadaan diri kita, kesihatan dan sebagainya, mungkin kurang ataupun mungkin bertambah sihat dan sebagainya. Namun begitu, sewajarnya setiap ketibaan tahun baru, sama ada Masihiyah ataupun Hijriyah, kita hendaklah berazam ataupun pastikan nawaitu kita itu memiliki keyakinan diri dan juga kesanggupan untuk meneruskan perjuangan hidup demi mencapai kejayaan. Ini tekad azam untuk kita pada tahun baru. Begitu juga dengan kehidupan kita seharian, program dan sebagainya, perancangan dan apa saja yang kita nak buat, mestilah kita atur terlebih dahulu, susunkan programnya, terutama tentang ibadah, amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketibaan tahun baru, umur kita meningkat. Dan apabila kita umur kita meningkat, bertambah, sudah tentulah ajal kita makin hampir. Artinya maut akan tiba bila masa saja. Oleh itu, biarlah apa yang kita akan lakukan nanti sesuai dan selaras dengan kehendak Islam. Sayangnya pada hari ini kita lihat di masjid-masjid, ya, di surau-surau dan sebagainya, program tahunan tu. Walaupun baru-baru ni kita dapat tahu dalam menerusi di dada akhbar dan sebagainya, meminta kita semua menyusun satu program yang aktif atau proaktif di masjid-masjid. Malah beberapa artikel keluar, masjid adalah madrasah pertama dalam Islam katanya. Tulisan yang baik, bagus. Namun apa kita lihat masjid-masjid yang ada di negara kita ni, programnya ataupun orang kata susun atur perjalanan masjidnya tak begitu aktif sangat. Sekarang salat jemaah adakan kuliah masjid begini. Pada hemat saya, masjid ni sepatutnya memiliki satu program tahunan. Sama juga dengan sekolah. Kalau sekolah ada dia punya program dia 5 tahun ke depan, umpamanya, dah sekolah susun aturkan. Masjid pun sama. Sebagai contoh saya katakan, permasalahan salat jemaah. Salat jemaah ini kewajipan anak mukim di sini, anak mukim di sebuah masjid. Mereka tak boleh biarkan, orang berkatakan sunat kifayah, ulama menetapkan pada syarat jemaah sunat kifayah. Nanti kalau segolongan buat, yang lain terlepas. Namun begitu kewajipan kita bersama. Apa yang perlu kita lakukan ialah program tu yang kita nak buat tu mesra
mesra selalu, saya katakan. Maknanya setiap yang kita nak rancang nanti, awak-awak pun anak mungkin lihat bagus, dia ada minat nak ikut sama. Begitu juga dengan pengajian. Tapi sayangnya tuan-tuan perempuan, apa yang berlaku pada hari ini, di mana saja, di tempat mana saja, sama ada di bandar besar dan sebagainya, program di masjid hanya sekadar orang kata untuk memenuhkan ruang masa kosong. Ada hanya sekadar untuk mencari kerhatan. Itu saja tuan-tuan perempuan. Jadi kalau boleh, biarlah hendaknya kita cuba susun satu program yang berkesan. Cadangan dan sahabat kan orang profesional, berkelulusan universiti lah, ya, yang mengurus masjid. Sampai pada saya tak kira siapa, berkelulusan ataupun tidak, sama saja. Semangat ada. Kalau semangat tak ada, tuan-tuan, tak jadi juga. Saya sebut ni, saya pernah mengurus masjid. Masjid saya sendirilah. Terletak nama Masjid Darul Mujahidin. Di perkampungan Batu Sembilan, Kelang sana. Program disusun. Saya ikut sesuatu sama di sekolah. Tapi sayangnya, program hanya tinggal program saja. Tapi pengisian ataupun orang kata cara nak memakmurkan tak begitu mendapat sambutan. Alasan berbagai macam. Pada mula kita jemput pesara-pesara jemputan yang profesional daripada universiti, sama saja tuan-tuan. Sama ada yang memegang ijazah PhD dan sebagainya, sama saja. Hanya yang dapat kita dapat input yang kita dapat ialah mereka kata sedap. Sedangkan soal-soal peningkatan iman, tuan-tuan datang ke masjid ibadat salat berjamaah, ini peningkatan iman. Kalau iman itu tak kuat, tuan-tuan tak akan datang ke masjid. Bukan sembarangan tuan-tuan nak datang ke masjid berjamaah, nak membaca Quran, nak ikut pengajian. Ini adalah cahaya iman. Cahaya iman di dada suluh dalam kehidupan kita. Bagi mereka yang mengaku saja beriman, tapi tak ada cahaya iman, tak dapat. Tak dapat tuan-tuan. Jadi kita mestilah berusaha dari sekarang. Sebelum ajal menjemput kita, biarlah kita berusaha dari sekarang yang kita mampu. Jadi tuan-tuan dan perempuan secara individu lah, susun satu program, jadual sendiri. Bulan Januari, apa aku akan buat? Aku memastikan mengenai dengan ibadat dapat dipertingkatkan. Umpamanya, program membaca tilawah Quran. Untuk bulan Januari 1 juzuk. Jangan banyak teman-teman, 1 juzuk. Setahun 12 juzuk, cukup. Kalau dia fikir soal 30 juzuk. Jangan fikir teman-teman, jangan fikir tuan-tuan dapat melaksanakan membaca tilawah Al-Quran. Betul tak dengan pengajian? Pastikan tuan-tuan boleh hadir dalam kuliah. Yang kehadiran tuan pula mestilah berada dalam keadaan jiwa yang tenang, tawakal kepada Allah dan memohon agar dapat menambahkan makrifat, pengetahuan dan sebagainya. Itulah yang saya harap, termasuk kepada diri saya sendiri, juga tuan perempuan. Setelah apabila kita berada di permulaan tahun 2007 ini, insya-Allah kalau dilanjutkan umur, kita akan dapat pertikaikan usaha kita. Semoga kita berjaya di dunia dan di akhirat. Jadi secara tidak langsung saya ucapkan selamat berada di tahun 2007 dan selamat meneruskan perjuangan demi untuk meraih kejayaan di dunia dan di akhirat.
Itu bukan di masa saya. Kemudian yang kedua, buku kita ni, kitab kita ni ada sedikit kesalahan. Minta maaf lah. Pada muka surat 35 tu puan. Ni ayat Quran pula tu ya. Silap teknik. Pasal saya pada surat 45 tu betul pula. Ayat yang sama tuan. Ayat yang tadi surah Fatir ayat 30, ayat yang kedua, ma yaftahillahu min rahmah dalam buku tu. Linnas. Linnas. Ya tuan-tuan, linnas. Ini ada pembutalan tu ambilnya, dah. Yang tu buang, ya koyak buang masuk ini. Ada surat. Saya tuturkan. Tolong dah ayat Quran saya salah. Tak cukup dah tahu. Tuan-tuan boleh buka ni kan, buka ni. Yang ni patut masuk tadi. Ini. Ma yaftahillahu linnas. Itu yang betulnya. Maknanya tak salah. Tertinggal jatuh. Linnas tu tak tertulis. Ma yaftahillahu linnas min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu wa min ba'dih wa huwal azizul hakim. Jadi saya harap tuan-tuan perempuan tolonglah ya perbetulkan yang tu koyak buah kan. Kemudian ambil yang ni masukkan ya. Tuan-tuan boleh masukkan ni. Kalau tak pandai suruh anak-anak di rumah cawalah ya ni buka ni. Dia boleh buat kan. Anak-anak cucu-cucu kita pandailah budak sekolah kan. Tuan-tuan buka buat masuk balik kan, insya-Allah. Baiklah, kita sambung lagi dengan perbincangan kita tentang apa ni, mengkaji sesaat ayat-ayat munjiat. Jadi ayat-ayat munjiat kita tahu ada 7 ayat di mana fokus ayat tersebut adalah memberitahu kepada kita bahawa Allah jua yang menyelamat. Dalam apa jua keadaan kehidupan kita seharian, Allah yang menyelamat. Yang lain-lain daripada Allah tidak memiliki kuasa penyelamat. Tak ada. Mungkin kita kata bomba dapat menyelamatkan kebakaran. Ya, itu pada lahir. Gambaran pada lahir saja. Yang menyelamatkan kebakaran Allah. Allah salurkan kepada pihak bomba, ahli bomba tu cara memadamkan api. Cara memadamkan api, cara bagaimana mengatasi, Allah yang mengilhamkan pada mereka. Itu ajaran Islam tuan-tuan. Samalah dengan kita makan nasi. Bukan kita kata nasi ini daripada beras, daripada padi ditanam oleh petani. Itu yang kita nampak. Sebenarnya daripada Allah. Allah yang memberikan ilham, inspirasi. Kita rasa kebolehan kepada petani. Tanam benih ini, tumbuh pada pokok padi, tumbuh benih padi, tumbuh buah padi. Buah padi itu pula ditumbuk di mesin pangil, akhirnya keluar beras. Proses biarlah bermula daripada awal lagi teman-teman. Jangan kita sedar ini hak kita, tidak. Kita tak ada kuasa. Kuasa mutlak hak Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kena pegang. Ini trust, prinsip keimanan kita kepada Allah, itu dia. Allah yang menyelamat. Baik. Kita sudah ulas ayat pertama daripada surah At-Taubah ya. Kullam yusibana illa ma kataballahu lana, dan ayat yang kedua daripada surah Hud. Kan? Ayat kedua daripada surah Hud iaitu ayat yang kedua daripada surah ayat. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Kita dah ulas sikit. Allah saja yang memelihara, Allah yang menyelamat, Allah yang menjaga. Persoalannya bagaimana Allah pelihara kita? Macam mana? Kita ulang balik muka surat 40 atas sekali itu. Peliharalah Allah. Nescaya Allah akan memeliharamu, demikian nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas. Jadi saya petik hadis riwayat apa ni Ibn Abbas mengingat nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ihfazillah yahfazka. Peliharalah Allah, Allah akan memeliharamu. Persoalan bagaimana Allah nak pelihara Allah? Apakah maksud pelihara Allah? Peliharalah Allah. Sedang pada hadis tersebut tidak dinyatakan caranya. Walaupun begitu, ternyata maksudnya adalah menjaga dan mentaati hukum Allah. Itu makna peliharalah Allah. Jaga dan taat perintah hukum Allah. Memperakui haknya, melaksana apa yang dia perintahkan dan tidak melanggari larangannya. Dan antara perkara yang wajib dipelihara ialah salat. Ini kena jaga, kan? Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Quran dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dan yang kedua, anggota badan dari melakukan perkara yang diharamkan. Wajib kita pelihara. Wajib pelihara mata, wajib pelihara tangan, kaki dan sebagainya. Ya? Seperti yang dinyatakan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maksudnya sesiapa yang memelihara anggota yang terletak di antara kumis dan janggut, ini mulut. Ya? Kumis, misal, janggut. Antara misal dan janggut, mulut, pelihara mulut. Dan anggota yang terletak di antara dua kakinya, ini kemaluan. Ya, sudah tentu ia masuk syurga. Itu kena ingat. Dan cara Allah memelihara atau menjaga manusia pula adalah Allah pelihara seseorang dalam urusan kepentingan hidup duniawinya, seperti menjaga tubuh badan, harta dan keluarganya dari bahaya yang menakutkan atau menggugat kestabilan hidup. Itu cara Allah memelihara. Peliharalah Allah, Allah akan memeliharamu. Ini maksud Allah memelihara kita ialah Tuhan selamatkan kita, harta kita, anak kita, kehidupan kita dari bahaya yang menakutkan. Itu makna Allah memelihara kita. Allah mengarahkan para malaikat menjaga manusia secara bergiliran, sebagaimana yang diwakilkan pada ayat ke-11 dari surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13 yang bermaksud, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di hadapan dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Tengok. Terpulang pada kita tu perempuan. Kalau hati kita yakin dan teguh Allah memelihara kita, insya-Allah. Tapi kalau tuan-tuan perempuan tidak kuat pegangannya, rapuh, bergayut di dahan bukan di haraman Allah, di dahan manusia, sudah tentu terpulang jatuh bawah. Tapi kalau hati dan tuan kuat berpegang kepada apa ni, kepada rahmat Allah, selamat. Sebagai contoh, ini cerita benar. Seorang hamba Allah, ini berlaku di Mesir, Kahira. Dia jatuh pada daripada tingkatan 6. Daripada barakung rumah dia tu, rumah apa sepudi dia jatuh bawah. Jadi kelang kabut orang ramai tengok jatuh. Pergi tengok, dia hanya sadar cala badan dia. Tulang tak patah apa, bawa hospital, X-ray, ambil gambar dia. Tengok sian-sian, tak ada apa pun. Cuma cala sikit muka dia, tak bisa. Dah kejut. Seorang hamba Allah tanya dia. Dengan sebelah rumah dia tanya, balik rumah tanya. Aku tengok pelik ni. Aja benar aik, kata. Ya. Pelik aku tengok. Bagaimana begini begitu? Kaif. Dia pun ceritalah. Aku daripada zaman aku kecil-kecil dulu, yang berlaku ni pada apa ni, pembantu rumah sebenarnya, pembantu rumah ni.
Jadi dia kata ayah dia ajar dia baca ni ayat menjiat ni. Sebab Allah menjiat itu kumpulan ayat ni. Bermula pada kullam yusibana illa ma kataballahu lana sampailah habis tu. Aku selalu baca itu. Ini ajib tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan kalau tak lihat begitu kat saya. Kita tak percaya. Tapi ini semua atas dilihat ataupun tertakluk kepada sejauh mana kekuatan iman simpulan tersebut kepada Allah. Kalau dia masih ragu-ragu, iya kan tak iya. Tak iya lagi lah. Baik, tuan-tuan yakin dengan ayat ni, tuan-tuan. Tapi berlaku sebaliknya. Katakanlah berlaku sebaliknya kan. Tuan-tuan diselamatkan oleh Allah juga. Mungkin ada hikmat yang tertentu pula. Kita lihat kan sebahagian besar di kalangan orang kita ni yang miskin atau yang susah-susah ni bukan orang yang orang yang ada ilmu sangat, ya. Bukan orang yang tak ada berilmu. Bapak lemah kampung di kehidupan dia susah. Ini satu ujian. Kita kata sepatutnya mereka ni hidup mewah. Dia ada ilmu, boleh mengajar orang ramai. Tapi hidup dalam keadaannya susah. Ini ujian. Kalau si pulang tadi menerimanya dengan hati yang sabar atau hati yang tabah dan berpegang teguh dengan rahmat Allah, dia berada dalam keadaan senang, selesa. Jiwa dia tidak tertekan. Tapi kalau berlaku sebaliknya, punah. Dia dia punah. Walaupun dia boleh mengajar kita Hidayatus Salikin, kitab Biadatul Hidayah, kitab ni. Tapi imannya, iman di hati berpegang di dahan dan rapuh. Maknanya masih hatinya berpegang dengan makhluk, tidak pada Allah. Dia menghadapi macam-macam ujian. Dia lemah. Baca dari kitab kita dulu. Kita dah baca hikam tu. Mula-mula lagi menulisnya. Ini Ibn Athaillah apa dia? Min alamatil i'timad 'ala al-'amal nuqsan ar-raja' inda wujudi zalal. Antara tanda-tanda iman seseorang tu semakin susut, semakin kurang, semakin lemah, ialah berpegang ataupun bergayut, bergantung dengan amal dirinya, tidak dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hati iman ni keyakinan dia tak kuat. Oleh hal itu bersihkan iman kita kepada Allah tekuk. Bila kita memandu kita bismillahirrahmanirrahim. Semoga Tuhan selamat. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inda rabbil ghafur. Jadi Tuhan akan selamat. Keyakinan mesti kuat. Berarti kita diminta sebelum datang ke masjid. Bila masuk ke masjid, terus salat 2 tahiyat 2 rakaat, duduk istighfar. Mencari ketenangan jiwa. Astaghfirullah li walil muslimin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Jadi bila kita baca tu tuan-tuan sebut tu, hati kita tenang. Macam air sungai, air laut tu tak berombak. Tenang. Kita hati tertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat lagi. Jadi Tuhan jaga manusia ini dengan mengarahkan para malaikatnya bergila-gila. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Mu'aqibat bergila-gila. Bagi manusia ada malaikat bergila-gila. Ini manakah yang waktu malam tadi kan? Semasa waktu maghrib. Waktu matahari itu dah terbenam. Yang siang, yang waktu pagi ni, waktu siang ni naik.
Serahkan buku rekod dia. Yang lain yang betul malam ni baru sampai subuh, sampai fajar nanti kan turun bertugas. Lahu ma'akibatan min baini Imam Al-Khalifi. Lihat tu tuan-tuan, jangan takut. Kita sentiasa dipelihara oleh Allah, yakni Allah utuskan para malaikatnya mengawal, menjaga, menyelia dan memastikan kita selamat. Baik. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa di waktu pagi dan petang. Tuan-tuan boleh amal ni. Ini hadis ya. Allahumma inni as'aluka al-afiyata wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa ammin raw'ati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bika 'azamatika an ughtala min tahti. Itu dia. Mungkin tuan-tuan rasa payah nak ingat. Kalau payah nak ingat, buka buku ni baca. Allahumma astur. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepadamu keafiatan di dunia dan di akhirat. Ya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah. Allahumma inni as'aluka al-afiyata wal mu'afat. Dan hadis lain. Jadi Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Dunia akhirat minta afiat. Baik. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku benar-benar bermohon kepadamu kemaafan dan keafiatan pada agamaku dan duniaku, serta pada ahli keluargaku dan hartaku. Tengok tuan-tuan. Tolonglah baca tuan-tuan, bukan payah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin raw'ati. Ya Allah, ya Tuhanku, tutupilah, lindungilah, mana lindungilah, tutupilah aurahku dan amankanlah kebimbanganku. Dunia ini saudara, setiap saat menurunkan atau menimpakan ke atas manusia ni berada dalam kebimbangan. Bimbang itu bimbang ni. Kita sekarang masih musim banjir. Kelang kabut kan. Banjir tu banjir ni. Ya, tapi di masjid tak banjir. Kalau banjir di masjid itu lebih baik. Yang banjir mana? Tempat-tempat hiburan. Penuh tuan-tuan. Masjid tak banjir. Kan? Jadi sepatutnya berbeza tuan-tuan. Masjid ni dibanjiri dengan jamaah-jamaah muslimin muslimat yang cintakan Allah dan Rasulnya. Sayang, hanya segelintir saja yang ada. Baik. Allahumma astur awrati wa amin raw'ati. Allahumma ihfazni min baini yadayya. Ya. Allahumma ihfazni min baini yadayya. Ya Allah, ya Tuhanku, peliharakanlah aku dari arah depanku, dari arah belakangku,
dari arah kanan dan kiriku, serta dari arah atasku. Tengok tu tuan-tuan. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Oh, hebat tuan-tuan. Ini Rasulullah. Tolonglah baca tuan-tuan. Seperti ini hadis sahih, bukan hadis palsu. Hadis palsu yang ditimba oleh papak lebay, ustaz-ustaz kan. Ini tuan-tuan. Saya tak timba tuan-tuan ni. Saya tak cerita soal itu, soal ahli ilmu, ahli akademik yang boleh membahaskan soal hadis ni. Palsu ke, tidak palsu ke, ini bukan sembarangan tuan. Mereka yang arif dalam bidang pengajian hadis saja. Dan untuk tuan-tuan nak tahu hadis ni palsu tak palsu, tuan-tuan banyak kena belajar banyak. Ada panggil ilmu mustalah hadis, tajrih wa ta'dil, rijal hadis. Ni semua ingat pula. Tuan-tuan mesti hafal pula. Berpuluh-puluh ribu perawi hadis Rasulullah. Sebab kalau tuan-tuan tak apa, bagaimana tuan-tuan nak tahu nilai hadis itu baik, palsu atau tidak? Bukan pada matan hadis, pada perawi hadis tersebut. Tapi kalau tuan-tuan nak kenal, macam mana tuan nak kata baik tak baik? Oh, yang bercakap besar saja tuan-tuan mengatakan palsu ke, kawan. Orang yang tidak apa, yang sedar dirinya, yang kurang berilmu, tak kata apa pun. Bukan tak kata pun, mana mengikut patut, tidak. Tapi berada dalam keadaan berhati-hati. Bila kita dengar hadis, pastikan hadis ni daripada siapa. Baik, kita tak tahu. Tanya orang tahu. Tanya orang tahu, tuan-tuan, tanya. Tuan-tuan di sini Alhamdulillah syukur dekat dengan Universiti Darul Iman. Sana dia ada kuliah syariah, kuliah usul, dan dia mengenai bidang tokoh-tokoh yang main dalam bidang hadis. Atau boleh hujak kat sana tanya. Baik. Ini hadis ni ada sah, tuan-tuan. Saya ulang lagi bacaannya. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. Wa a'udzu bika, ya, dan aku mohon berlindung dengan kebesaran-Mu wahai Allah, an ughtal min tahti, ya, dari terbenam ke dalam bumi. Ya, teman-teman, dan menarik. Ini mana dari azab yang menimpa. Makin banjir lah tuan-tuan, hanyut rumah, mati lemas, ya. Dulu tsunami, habis ganap. Ya, bukan zakat anyut, lanat. Ini kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Bukan kata ini satu, ini nature, law of nature. Tidak, tuan-tuan. Ini bukan undang-undang alam. Ini undang-undang Allah. Allah yang mentadbir. Allah yang mentakdir. Allah yang mentadbir. Allah yang mentakdirkan sesuatu. Bila kita sedar Allah yang saja yang mentadbir, mentakdir, terus kita pasrah, tawakal, bergantung, bergayut di rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya doa ni. Doa ni mengajar kita pada malam ini supaya kita berpegang ataupun bergantung pada rahmat Allah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Tiada siapa yang dapat memberi afiat. Baik, tuan-tuan sehat. Saya pesakit. Saya adalah dari kalangan pesakit. Oleh kerana saya sedar saya pesakit, saya menulis satu buku. Lawatlah dirimu dengan ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tulis buku itu hasil kutipan maklumat. Saya kutip daripada beberapa jurnal kesihatan, terjemah dalam bahasa Melayu. Bukan untuk orang, untuk diri saya sebagai pesakit. Dan menyedarkan bahawa
Kita yang yang digolongkan dalam sakit ini, pastikan hati kita teguh dengan Allah. Allah yang mentakdirkan, Allah yang menentukan, dan tanggungjawab aku ikhtiar. Ikhtiar cari. Kalau tuan-tuan ada penyakit batuk kharat, pergi kat pemati, tanya ubat Rawatinik. Harganya 40 sen atau 30 sen sebiji. Bila tuan-tuan makan bismillah, ingat, kullam yusibana illa ma kataballahu lana. Huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Baik, bila kita telan ubat tu, kan? Ditakdirkan, mesti juga kita sakit. Syukur. Kalau kita tidak berpegang pada ubat kepada Allah, tapi apa yang berlaku, insya-Allah tuan-tuan akan sihat. Cuma tertakluk kepada beberapa syarat supaya kesihatan itu sentiasa berterusan. Ini biasalah tuan-tuan. Jadi bila kita sedar begitu, kita sentiasa berada dalam keadaan aman, tenteram jiwa kita tuan, tak ada susah. Baik, tolonglah baca tu. Allahumma inni as'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin. Baca kita wa amin dengan tasdid min. Wa amin ya rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shamini wa an shimali wa min fawqi. Wa a'udzu bi'azamatika an urtala min tahti. Dan cara yang kedua, Allah pelihara seseorang akan agamanya dan juga imannya dari dikotori oleh perkara-perkara yang diharamkan sehingga ke akhir hayat, dan ia mati dalam keadaan beriman. Itu Tuhan pelihara. Tadi yang pertama tadi, dia jaga diri kita, dia jaga kesihatan kita, anak kita, keluarga kita, harta benda kita dia jaga. Yang kedua, Tuhan kekalkan keimanan kita kepada sampai ke akhir hayat. Itu tuan-tuan kena minta lah. Ya, Allahumma ahyini bil iman wa amitni bil iman. Ya, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Ya Allah, hidupkanlah aku dengan iman, matikanlah aku dalam keadaan beriman. Bacalah tu Muhammad. Jangan benda yang mudah. Kadang-kadang kita ni bila mudah sangat, buat tak tahu. Buat tak tahu. Allahumma ahyini bil iman wa amitni bil iman. Cukup. Tuan-tuan pun hidup. Saya dah jadi biasa saya. Bismillahumma ahya wa amut. Tidur. Allahumma ahyini bil iman wa amitni bil iman. Kadang-kadang bila kita memandu kereta kan, kita nak pergi jauh perjalanan kita, Allahumma ahyini bil iman wa amitni bil iman. Sebab itu maknanya lebih luas dan perempuan. Kalau tuan-tuan tak kerti, baca kunut tu. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Kunut tu pun bukan untuk subuh saja. Dama ada dalam salat maupun luar salat. Bacalah tuan-tuan. Itu doa. Kita panggil kunut. Kunut tu maknanya doa. Ya, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Minta Tuhan hidayah, minta afiat dalam kunut tu. Tapi kita saya buat tak reti kan. Subuh yang baca. Abu Saleh yang perempuan baca. Tuan-tuan dalam salat tu doa, Rabbirghfirli warhamni wajburni warzuqni wa'afini. Afini itu mana afiatlah. Wa'fu anni, maafkanlah. Afiatkanlah hamba wahai Allah. Maafkanlah kepada hamba. Comel doa tu. Orang kata itu comel latih.
Dia bila lote dia tak adalah tak kami, cuma sungguh lah tu. Kan? Tapi sayang kita tu perempuan, tak kata sedikit apa pun, tak kata nikmat. Tuan-tuan baca tak? Tuan-tuan baca, saya baca. Rabbi khirli, warhamni, wajburni, warzuqni, warfa'ni, wahdini, wa'afini, wa'afu anni. Satu hari saya salat. Salat saya bangun tak baca doa. Hamba Allah ni jawab dakwah. Ustaz, aku tak baca doa. Semua tunggu baca doa. Saya jawab mudah ya, kan kita, saya dah baca doa. Masa duduk tahiyat nak antara dua tahiyatul masjid. Duduk antara dua tahiyat tu. Awak pun baca doa. Kita sama-sama baca doa. Apa kena kalau susah-susah sangat? Bukan awak kata Allah maha apa? Allah maha Rabbi firli warhamni. Ya Tuhan maafkanlah aku. Rahmatkanlah aku. Dia tersipu-sipu. Sudahlah. Awak pun sudah minta doa, saya pun minta doa. Sudah. Fantashiru fil ardh. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Itu Tuhan kata. Apabila selesai salat, fantashiru. Bangun, bangkit, terus pergi ke mana? Berhamburan di muka bumi. Tapi walau bagaimanapun, kena duduk tunggu sejenak, nak istighfar, nak doa, digalakkan. Ini tak ada apa-apa pada. Tapi kalau tuan-tuan berpada dengan apa yang tuan-tuan dah baca tu, cukup. Tapi kita tak tahu apa, macam mana tak tahu? Tuan-tuan baca dalam Fatihah pun doa dah. Ihdinas siratal mustaqim. Itu doa. Bimbingkanlah saya ke jalan yang lurus. Jalan lurus banyaklah. Jalan yang benar, jalan yang kau redai, jalan yang sentiasa meraih kejayaan. Tuhan tunjuk. Nak rezeki murah atau buka jalan. Ikut ni. Sepulanglah pada kita tu perempuan. Ya. Cuma apa yang perlu kita orang kata gilakan. Supaya jadi berkilau hati kita, iman kita. Antaranya dengan banyak istighfar, tilawah Al-Quran dan sentiasa berdoa. Antara doa yang paling baik yang saya baca tadi. Ini hadis riwayat Abu Dawud, Ibn Hibban hadis, Ibnu Umar radhiyallahu dan An-Nasa'i. Banyak tokoh-tokoh hadis riwayat hadis ni. Walaupun Bukhari Muslim tak riwayat, tak semesti. Jangan kita terpengaruh, ini bukan hadis Bukhari Muslim, tak boleh terima. Tidak. Hadis-hadis Bukhari pun ada dikritik tuan-tuan. Ulama selidik, kaji selidik, dikritik. Hadis ni tak begitu kuat. Dikritik itu di atas tokoh perawi hadis. Perawi hadis ni siapa? Berasal dari mana? Dia belajar kat siapa? Dia terima hadis ini sanad daripada siapa? Kalau tuan-tuan perempuan tengok tokoh hadis, ulama adil kan, kita kagum. Tuan-tuan perempuan, kita tengok seorang ulama, Maulana di India. Hadis Bukhari diingat tu. Nama-nama perawi hadis tuan. Dalam ingatan dia. Tengok perempuan, ini ketokohan orang tu. Orang Arab, dan saya kisahlah tuan-tuan. Dahlah dia bangsa Arab, betul-betul dengan bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Tentu mereka memiliki ilmu yang banyak. Bila mereka belajar, malah pula mereka ni memang dididik begitu. Prasekolah hafaz Quran, bawa masuk sekolah. Bila Quran dah dalam ingatan dia, yang lain mudah. Kita ni prasekolah belajar Iqra, abata saja. Mudah tuan-tuan, mudahnya alif, ba, ta. Buku pula ada 6 buku. Walaupun kata dalam masa 3 bulan boleh. Dia orang terus baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Quran. Alif, ba, ta saja ni bukan Quran. Itu huruf-huruf abjad Arabi.
Itulah tuan-tuan untuk malam ni, insya-Allah kita akan jumpa lagi di lain waktu minggu depan pula. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan mudah-mudahan kita mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.